Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Gempak sahabat-sahabat semua. Hari ini ya satu kenyataan daripada ISPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, telah membuat pengesahan bahawa akaun milik seorang Tan Sri telah dibekukan. Telah dibekukan sahabat semua yang bernilai puluhan juta ringgit. Siapakah Tan Sri? Bilakah perkara ini berlaku? Kerajaan mana? Siapa Perdana Menteri? Sahabat semua, ini yang menarik ya untuk kita ikuti dan berita ini bersama-sama. Jadi mari kita lihat sahabat semua kenyataan daripada pihak ISPRM ini yang mana ya telah mengesahkan ya membeku ya satu akaun milik Tan Sri yang bernilai puluhan juta ringgit. Jadi saya ingin membacakan kenyataan media ini yang saya petik daripada Harapan Daily, mengatakan akaun bank persendirian milik seorang ahli perniagaan bergelar Tan Sri yang bernilai puluhan juta ringgit telah dibekukan oleh ISPRM. Menurut laporan, pembekuan itu dibuat berikutan siasatan yang sedang dijalankan oleh ISPRM membabitkan kontrak yang diberikan kepada sebuah syarikat pembekal kenderaan kerajaan sejak Julai tahun lalu. Jadi sahabat semua, yang nyata siasatan ini tidak berlaku pada tahun ataupun kerajaan perpaduan ya, melainkan kerajaan sebelum ini. Jadi memetik berita harian sebelum ini, ISPRM turut menyerbu kediaman dan syarikat seorang ahli perniagaan berusia 70-an itu serta memperoleh dokumen berkaitan kewangan yang boleh membantu siasatan. Keterangan beberapa saksi penting terdiri daripada kerajaan dan individu daripada syarikat yang mendapat perolehan untuk membekal dan menguruskan flat kenderaan kerajaan turut dirakam. Lebih 100 akaun persendirian dan syarikat bernilai jutaan ringgit di bawah kawalan Tan Sri berkenaan dianalisis bagi melihat tren pemindahan wang kepada individu tertentu. Daripada jumlah itu, ISPRM telah membekukan beberapa akaun yang jumlahnya dianggarkan puluhan juta ringgit, kata sumber itu lagi. Dan sementara itu, pengarah kanan siasatan ISPRM Hisamuddin Hashim ketika dihubungi mengesahkan pembekuan akaun tersebut dan memaklumkan kes itu disiasat di bawah Seksyen 17 Akta ISPRM 2009. Sebelum ini, media melaporkan ISPRM memeriksa kediaman seorang ahli perniagaan bergelar Tan Sri dipercayai berhubung siasatan rasuah berkaitan pemberian tender projek pembekalan, pembaikan dan penyelenggaraan kenderaan kerajaan projek fleet yang bernilai RM4.5 bilion ringgit. Wang besar, wang besar. Jadi secara dalamnya sahabat semua, apa sebenarnya yang berlaku? Apakah syarikat itu, bila ia berlaku, kerajaan siapa, Perdana Menteri siapa? Jadi ini yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda ya, yang mana sebelum ini kalau kita lihat pada tarikh yang bulan Julai tahun lalu pada 28 kalau saya tidak silap dalam kenyataan berita ini. Ya, 28 Julai 2023, mahasiswa keadilan telah membuat satu laporan polis ya berkaitan dengan tender projek flat. Jadi ini sebenarnya perkara ini sebenarnya yang dibuat laporan polis dan kini sedang siasatan dan juga membabitkan Tan Sri tersebut. Beberapa akaun telah pun dibekukan. Jadi saya ingin membacakan kenyataan media ini supaya kita mengetahui ya apakah background, apakah sebenar yang berlaku sehingga akaun kepada Tan Sri ini dibekukan oleh pihak ISPRM untuk siasatan. Jadi kalau kita lihat kenyataan ini saya petik daripada Suara Keadilan. Mahasiswa Keadilan Malaysia petang tadi telah membuat laporan polis ke atas isu projek flat berupa tender penyelenggaraan kenderaan kerajaan yang didakwah diberikan kepada syarikat Spanco pada era pentadbiran Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Menurut Naib Pengerusi Mahasiswa Keadilan Malaysia, KU Baraj, pihak berkuasa wajar menyiasat dakwaan pengasas dan penasihat kumpulan berjaya Tan Sri Vincent Tan berhubung penamatan surat LOI yang dianugerahkan kepada syarikat sama JV, yaitu kumpulan berjaya dan kumpulan Nazar bersama Muhyiddin semasa Muhyiddin menerajui Kerajaan Perikatan Nasional.
Jadi kami mahasiswa keadilan Malaysia, kata individu yang telah membuat laporan polis ini, telah membuat 14 laporan polis di 14 lokasi seluruh negara ke atas Muhyiddin ya, berhubung tender projek flat bernilai 4.5 atau 6 bilion ringgit ketika beliau menjadi Perdana Menteri Malaysia. Projek itu telah dianugerahkan kepada Konsortium Berjaya Nazar melalui surat niat LOI. Namun Vincent menyatakan kerajaan Malaysia di bawah Perdana Menteri pada masa itu telah menetapkan semula surat niat tanpa alasan dan projek flat telah dianugerahkan kepada Spanco yang mana tawarannya lebih mahal. Jadi ini antara penjelasannya sahabat semua. Sebenarnya perkara ini telah dibuat secara tender terbuka, dan yang mendapat projek itu sebenarnya yaitu syarikat kalau saya tidak salah Berjaya Nazar, yaitu Vincent Tan. Mereka sudah dapat ya dengan karena harga yang rendah, tawaran yang rendah dan sebagainya. Namun ketika kerajaan bertukar dan di bawah pentadbiran Perikatan Nasional, yang lebih mengherankan adalah tawaran daripada Spanco ini lebih mahal ya, tawaran offer. Tetapi kenapa dia dipilih sahabat-sahabat semua? Ini yang memberikan kejutan, memberi pertanyaan kepada umat warganet, rakyat Malaysia. Kenapa yang murah dan yang mahal itu, yang mahal diambil, sedangkan yang murah itu telah pun mendapat LOI ya. Dan juga Spanco ini kemudian dan tawarannya itu tinggi, tapi kemudiannya dia dipilih. Tentu ada sesuatu di sana. Sahabat-sahabat semua, kalau bukan kroni, mungkin juga berlakunya penyelewengan dan juga suap menyuap. Jadi kami menggesa polis untuk membuat siasatan kerana dalam kenyataan itu didedahkan bahawa Berjaya Nazar menang tender kepada tawaran mereka, iaitu kerana tawaran yang diberikan itu murah katanya. Jadi terdahulu media melaporkan Vincent mendakwa LOI berkaitan kontrak bagi projek pembakalan, pembaikan dan penyelenggaraan kenderaan kerajaan, projek flat, ditamatkan 3 bulan selepas Muhyiddin mengambil alih jawatan Perdana Menteri daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad pada Mac 2020. Vincent mendakwa perkhidmatan usaha sama itu ditamatkan serta diberikan kepada Spanco Sdn Bhd dengan perbelanjaan yang lebih tinggi berbanding bidaan JV ya, kumpulan Berjaya dan juga kumpulan Nazar. Oleh itu kami meragui kerana mungkin ada isu rasuah yang melibatkan Muhyiddin, kerana jika tidak, mengapa kerajaan pada masa itu membatalkan tender paling murah dan menganugerahkan kepada syarikat yang jauh lebih mahal. Jadi isu ini juga melibatkan mahasiswa kerana semua maklum ya, universiti agak daif katanya kita memerlukan wang untuk baiki fasiliti yang boleh dilakukan sekiranya wang kerajaan tidak berlaku ketirisan, kata-kata daripada Yuvaraj ya, yang bersama-sama dengan mahasiswa keadilan ya, semasa mereka membuat laporan polis. Jadi ini dia sahabat semua intipati ataupun background kepada kenapa akhirnya akaun milik kepada seorang Tan Sri ini telah dibekukan. Soalnya adalah agak mengejutkan ya. Seperti yang kita baca tadi ya, harga JV yang sebelum ini telah menang dalam tender itu adalah lebih murah. Tetapi selepas ya kerajaan berganti, Perdana Menterinya Muhyiddin Yassin, Kerajaan Perikatan Nasional, ya tawaran yang diberikan oleh Spanco ini lebih tinggi kalau saya tidak silap ya, betulkan saya kalau tidak salah, lebih 700 juta ya, dia lebih 700 juta berbanding dengan syarikat JV yang telah menang ya, mendapat tender itu yang dilakukan secara tender terbuka. Sahabat-sahabat semua, memang ada sesuatu yang harus ya dibongkar, harus dinyatakan, didedahkan di sini. Rakyat berhak tahu sebab ini membabitkan ya dana awam ataupun wang negara, wang rakyat dan sebagainya. Jadi sahabat semua, itu saja apa yang saya kongsikan kepada anda hari ini. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, pandangan, boleh berikan dalam ruangan komen. Ingat, komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Nampak Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.